Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar saudara Rafi Kelapa Muda? Doa saya anda sihat walafiat. Begitu juga dengan saudara Zamari LC, Puan Limah Jacob, saudara Syarul Azam, sama dengan Zamari sentiasa saban malam, sama dengan saudara Syah Ibrahim menemani saya dalam pencerahan ini. Saudara Zulkifli, apa khabar? Izzuddin, Aminah Kak Minah, apa khabar orang Terengganu? Doa saya agar anda sihat walafiat. Begitu juga dengan Faizal Acul, saudara Fazil Yub, saudara Rafizi Kelapa Muda dari Simpang Renggam, Johor. Simpang Renggam, kabarnya mantan menteri besar akan turun bertanding di situ. Saudara Long Ibrahim, saudara Man Asidir dari Kuantan, saudara Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku? Moga anda sihat walafiat di Sungai Petani bersama keluarga. Saudara Ibrahim Cik Muda, Ibrahim Abdul Rahman, saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah, Kelantan. Saudara Limut, Abdul Malik, Dian Shah dari Kampung Baru, Kuala Lumpur. Saudara Haji Zakaria, Pak Bilal, apa khabar? Waalaikumsalam. Saudara Encik Misran, Nyaido, saudara Mustafa, teman-teman semua jangan lupa like, share dan subscribe, bukan hanya di Facebook, juga di Instagram. Saudara Hazrul, jadi kalau ada apa-apa senang boleh pindah ke Instagram, ataupun saudara boleh layari TikTok. Sebab TikTok pun saya buat juga. Malam ini saya bersiaran dengan TikTok, Instagram, bimbang mana sahaja. Saudara Azmi Omar, apa khabar? Daripada Segamat, saudara Azmi. Balik kampung wife katanya. Bukan lagi di Mindef. Balik, baguslah tu cuti-cuti panjang ni. Besok hari cuti di Pabali. Puan Rosmini dari Pontian, Johor. Saudara Senawi Hashim, saudara Ishak Abdul Saripah, saudara Syarul, selamat malam. Syarul Azam. Begitu juga dengan yang di TikTok ni kecil sangat, nama Encik Ibrahim, saudara user Cik Long. Begitu juga Puan Nursyidah Kasim di Instagram, Minah S Kitchen, Rosli Yunus, saudara Abdul Razak Abadi, saudara Alia, saudara Abdul Yusuf Hamzah, saudara Zul Azari, saudara Rahman Baba. Terima kasih hadir saudara Mus Ahmad. Hujan hari ni rupanya hujan di Kepala Batas. Saudara Mus Ahmad, Tuan Haji Raja Kamal Bazian, tak tahu Sungai Petani hujan ke tidak. Saudara Haji Syamsul, saudara Tailong, apa khabar saudara Tailong, saudara Mak Isa, juga saudara Oping Temu ada di TikTok. Begitu juga dengan saudara Petra Khalid. Baik saudara yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Jangan lupa like, share dan subscribe. Subscribe itu supaya notification akan sentiasa ada. Kalau lepas 30 hari selalunya tak ada. Saudara. Baik. Permulaan bicara seperti biasa, saya harus melaporkan apa yang berlaku pada negara kita, khususnya yang menyangkut soal aspek kesihatan. Hari ini hari Ahad, saudara, masih hari cuti. Saya yakin teman-teman ramai juga yang masih berada di kampung kerana cuti panjang, Sabtu, Ahad, Isnin. Besok pun cuti lagi, saudara, cuti Deepavali. Hari ini tanggal 23 Oktober, hari yang ke-948. Dah 948, saudara, COVID-19 melanda negara kita ini. Belum ada tanda-tanda usai COVID-19 ni. Sebab menurut laporan saudara Jamil pagi tadi, bersama dengan saudara Rio dari Sri Melaya, saya melihat ada peningkatan yang begitu tinggi juga, iaitu kemarin 2,256, tapi semalam 2,618, yang menjadikan angka kumulatif, angka yang terkumpul mereka yang dijangkiti oleh virus corona berjumlah 4,880,005 orang. Saudara, sebab itu jaga kesihatan saudara dengan baik. Jaga kebersihan, jaga penjarakan sosial. Ni musim-musim cuti ni, kalau menghadiri majlis ataupun acara apa-apa pun, pastikan ada penjarakan sosial. Kerana terdapat 5 buah negeri yang masih lagi meningkat dan susut di sebelah negeri. Saudara, sementara di Melaka kekal pada jangkitan 70 orang di Melaka. Saudara Hasan, di Melaka, apa khabar orang Melaka? Lain-lain di Selangor, saya nampak Selangor tinggi sangat ni. Tiba-tiba mencanak-canak naiknya daripada 690 kepada 1,147 jangkitan semalam, saudara. Selangor tertinggilah saat ini, saudara. Wilayah Persekutuan susut pada 550,
Di Sabah juga nampaknya susut 103. Perak juga turut susut pada 163. Tapi Negeri Sembilan 182. Naik, dan Pulau Pinang juga tak ceroy, naik balik pada 130. Itulah keadaannya saudara di 6 buah negeri yang jangkitan sudah mengatasi angka lebih daripada 100. Lain-lain negeri masih bertahan, saudara. Mudah-mudahan kita berusahalah. Saya runsing tengok tiba-tiba peningkatan naik begitu ketara, saudara. Dan saya mendoakan agar anda sentiasa sihat walafiat. Saudara Syahrudin Yahya daripada Manjung, saudara Pak Uda, saudara Azawani, saudara Tuah, saudara Azhar, saudara B40, begitu juga Puan Salina Ishak, saudara Mat Jais Adnan, saudara Ismail Kamat. Baik, saudara. Mohon keizinan untuk saya mewawarkan dalam segmen e-commerce. Sebabnya dalam keadaan begini pun berniaga kena terus juga, saudara. Carilah rezeki yang halal dengan berniaga. Dan jika anda mempunyai produk untuk saya wawarkan, hubungi Al-Azhar di talian 01133041241241. Al-Azhar boleh saudara hubungi di talian tersebut, dan dia memasarkan setangi bakur. Al-bakur setanginya itu seperti kemian yang dibakar, rumah harum semerbak, saudara. Juga ada minyak wangi daripada tanah Arab. Kalau tanya dengan saya, minyak wangi yang dipasarkannya memang sedap, saya pakai selalu, adalah minyak wangi berjenama Amir Al-Khud, berasaskan kepada pati kayu gaharu, saudara. Andainya anda tidak dapat berhubung dengan Al-Azhar, hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Siti Farehah, ya saudara Coca-Cola Moh, nanti marah pula tak sebut nama dia. Jangan lupa Siti Farehah, dendeng manis Siti Farehah. Talian 017-711-4300. Dan teman-teman di Lembah Kelang, kalau inginkan buah-buahan dihantar ke rumah anda, hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Buah-buahan yang grade A, manis saudara, dan harga di bawah harga pasar. Buah-buah tersebut akan terus dihantar ke rumah anda. Begitu juga, jangan lupa makanan kegemaran saya, popiah sira Lady Maria. Memang sedap saudara, harga murah, mampu milik. Hubungi saudara Nizam 019-435-1203 untuk menikmati asyiknya popiah sira Lady Maria, pedas, rangup dan manis. Akhir sekali, pada teman-teman yang nak berniaga, tim Nurasha sedang mencari teman-teman untuk menjadi ejen produknya, itu produk kosmetik wanita yang mesra wudu ataupun mesra ini boleh dibawa air semayang. Begitu juga harganya mampu milik, produk kosmetik wanita, dan terdapat produk makanan, termasuklah susu juga ada dipasarkan oleh tim Nurasha di talian 018-279-4288. Itulah saja saudara, seketika e-commerce. Baik saudara, kita masuk dalam segmen naluri kehidupan. Ini penting. Saya merasakan sebagai ini adalah sebahagian daripada panduan kehidupan kita, saudara. Ini bukan dari saya, daripada culipan teman-teman yang menghantar kiriman yang saya rasakan sesuai untuk kita bacakan, sesuai untuk kita hayati. Iaitu sebenarnya saudara, bagi sesiapa yang mengeluarkan sesuatu daripada harta kepunyaannya dengan ikhlas, semata-mata kerana Allah SWT, dan dia percaya serta yakin bahawa di sebalik pemberian itu akan ada ganjaran yang lebih baik disediakan oleh Allah, maka dia adalah antara mereka yang beriman. Dan saudara, terdapat dua nilai yang perlu kita pegang, iaitu pertama, mereka yang sentiasa bersedekah dengan penuh hati yang ikhlas, dan yang kedua, mereka yakin bahawa Allah SWT ada menyediakan balasan yang lebih baik daripada itu. Hanya dengan dua nilai ini, seseorang insan, ya saudara, akan berasa betapa kerdilnya dan betapa kecilnya kita, dan mensyukuri pemberian Allah, serta semakin ringanlah tangannya untuk sentiasa bersedekah. Insan sebegini sentiasa merasakan apalah sangat pemberian itu berbanding apa yang diterima, diperolehi daripada Allah SWT, ya, juga apa yang akan dikurniakan oleh Allah di akhirat kelak. Kerana sikap ini saudara, bila merasakan sedemikian, tangannya sentiasa merasa ringan untuk menyeluk saku, menghulurkan apa sahaja nilai bantuan yang mampu diberikan tanpa ragu.
Ingat saudara, pemberian yang ikhlas akan pemberi yang ikhlas akan selalu tersenyum di saat tangannya mengulur bantuan kepada mereka yang memerlukan. Bukan sekadar senyuman sinis ataupun ingin menutup kesedihan, tapi senyuman tanda dia rasa bahagia, kerana paling tidak dia tahu apa yang dikeluarkan olehnya itu tidak akan merugikannya dan tidak akan sia-sia. Sebaliknya, ia mengundang rahmat dan pemberian yang lebih istimewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, saudara. Ingat saudara, ketika kita bersedekah, samping kita mensyukuri apa yang kita perolehi, mohonlah dalam diri semoga Allah SWT membersihkan kita daripada segala kekotoran zahir dan batin yang mampu mengundang amarahnya, saudara. Ingat saudara, bersedekahlah anda. Itulah saja seketika dalam segmen Naluri Kehidupan, saudara. Kita santuni pula kata-kata mutiara daripada teman saya, Tan Sri Osusukan. Katanya, insaflah. Apabila merasa cukup dengan sedikit yang kita miliki, itu merupakan penawar kepada kehidupan dalam mencari kebahagiaan. Tidak perlu dikeluh kesahkan atas setiap rezeki yang diperolehi, sama ada sedikit ataupun banyak. Saudara, jadi saudara, kita harus merasa cukup. Walaupun rezeki yang kita dapat itu sedikit, malahan jadikan itu sebagai penawar kehidupan kita, saudara. Terima kasih Tan Sri atas kiriman kata-kata mutiara untuk saling kita nasihat menasihati. Saya lain tak ada. Saya tetap menasihati pimpinan negara supaya jangan membelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang negara akan muflis. Ya, saudara Long Robert, Salam Perjuangan, saudara Tengku Azatuk, UMNO BN, tangan dia ringan untuk sakau duit rakyat. Tak betul tu. Jangan saudara, gunakanlah ayat yang baik. Tak baik kita menuduh, saudara. Jangan tuduh parti. Kalau nak katakan, sebut siapa nama yang anda tahu pemimpinnya, sebut nama. Tak ada masalah pada saya, saudara. Tapi asalkan jangan tuduh parti, saudara. Kalau tahu nak tuduh parti, saudara kena jelaskan saudara daripada parti mana, saudara. Baik, saya tak mau mengajak untuk kita berpolemik dalam ini bicara saya, saudara. Tajuk malam ini, laluan semakin getir. Jadi ini sebenarnya, saudara, saya lihat sudah pun ada senarai-senarai calon-calon yang akan bertanding dah mula timbul, laju nampaknya sekarang ni. Namun begitu, kita santun dulu pantun Pak Nazil yang berupa nasihat dan sindiran, saudara. Terima kasih Pak Nazil daripada Perlis, dalam usia 80 tahun masih berkirim pantun kepada kita. Saudara mazhab falsafah hidup Amka, ya saudara. Baik, kata Pak Nazil, pindang berlidah, goreng kelah, telur dada, lemak siput, berwalak kepada pemimpin berhelah, seperti bersandar di batang reput. Jadi kalau kita hanya berwalak kepada pemimpin yang banyak helahnya, diumpamakan seperti kita bersandar di pohon ataupun batang yang reput. Itu kata Pak Nazil. Tambahnya, ibu hendak ke pasar lakin, berasa megah, hati berdetik. Jandi tidak seperti bikin, amalan setengah ahli politik. Pak Nazil menegur ahli politik ni kadang-kadang. Cakap tak sepa bikin lah. Itu keadaannya, saudara. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang bagi saya penuh dengan pengertian. Teruskanlah berkarya agar teman-teman dapat menikmati pantun Pak Nazil. Saudara Zamri Ibrahim, Pak Dindek, Saudara Abdullah Halim, Makno, Syed Muhammad nak tanya, saya tak bertanding. Jangan risau, saya tidak langsung terniat untuk memikirkan soal nak bertanding, saudara. It is the last thing to be taught. Suatu yang hujung-hujung sekali yang nak fikir tak ada, saudara. Baik, saya harus memberi peringatan kepada teman-teman yang berkesempatan melayari page saya ini. Pertama-tama sekali saya ingin mengingatkan anda, bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel, apa-apa saja channel pun, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tidak akan bertanggungjawab atas suntingan mahupun kata-kata yang anda lontarkan dalam wall saya ini, saudara. Sebab saya tak mampu untuk memantaunya. Ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya cuma satu saja, adalah untuk memberi informasi supaya warga kita sentiasa berinformasi, saudara.
Bila saya memberi komen, komen itu anggaplah ia sebagai satu pandangan saja, saudara. Dan kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau tak bersetuju, boleh hantar kiriman untuk kita berhujah, tapi gunakanlah bahasa-bahasa yang harmonis, yang tidak menggunakan bahasa celupar, yang kurang sopan, kerana itu tidak diizinkan, saudara. Kita adalah warga cinta damai yang sentiasa menyantuni setiap persoalan dengan harmonis, saudara. Delmina dalam TikTok tak elok. Saya tak tahulah saya macam mana. Baik, saudara. Hari ini cuaca di sekitar kawasan rumah saya ni pagi tadi terang benderang, panas, semua petang tadi ada sikit hujan. Tak lebat mana pun. Bagaimana saya menerima laporan daripada saudara Hassan dari Melaka semalam katanya di sebalik hujan lebat yang berlaku sekitar jam 6 petang hingga 6.45 petang telah mengundang banjir kilat di Dun Gadik dan juga di Dun Duran Tunggal. Begitu juga hujan lebat yang berlaku petang semalam menyebabkan air sungai juga melimpah di mana kawasan-kawasan penduduk yang rendah iaitu dan terpaksa dipindahkan di pusat pembinaan sementara, iaitu di Kampung Balai terdapat 3 keluarga dan 13 mangsa. Di Kampung Bukit Tambun 2 keluarga, 6 mangsa. Jadi kawasan terjejas adalah kawasan Kampung Gadik, Kampung Punggur, Gadik, Bukit Tambun, Duran Tunggal, Bukit Balai dan Duran Tunggal, dan Bukit Balai di Duran Tunggal. Sementara itu jumlah rumah yang terjejas di Kampung Gadik, Kampung Punggur, Bukit Tambun ada 2 rumah, Bukit Balai 3. Jadi mangsa-mangsa banjir di Kampung Bukit Balai ditempatkan sementara di Balai Raya Bukit Balai. Itu saudara, itu laporan saudara Hassan. Terima kasih mengirimkan ini laporan banjir kilat yang berlaku di Melaka semalam. Tak tahulah hari ini macam mana kedudukannya. Saya rasa mungkin sebab tiada laporan hujan lebat pun hari ini. Dan nampak gayanya dalam keadaan cuaca terang benderang, Barisan Nasional akan mengadakan majlis pencerahan himpunan Barisan Nasional di Melaka, saudara, yang akan dilakukan oleh Dato' Rauf Yusof. Saudara, dalam keadaan begini, tempat-tempat lain belum ada laporan. Kalau teman-teman ada laporan banjir dan sebagainya, silalah hantar kepada saya untuk kita sama berkongsi informasi. Ingat saudara, jadikan ruangan ini ruangan informasi. Lain tak ada saudara. Jangan bergaduh. Jangan bergaduh, jangan saling maki-memaki. Cuba kita jadikan, berusahalah wall saya ini sebagai wall yang saya akan melaporkan semua parti tanpa ada pilih kasih dan tanpa ada berat sebelah dan sebagainya. Tapi ingat saudara, saya orang UMNO, tentulah saya akan beri komen-komen yang agak positif terhadap parti saya. Itu kena jelas saudara. Kalau anda mewakili mana parti-parti anda, bolehlah sebut anda parti apa, yang apa argument anda, tidak ada masalah bagi saya. Kerana hari ini saudara, Sabah sudah mengadakan gelombang birunya. Itu untuk di kawasan di Papar, di khususnya Parlimen Kimanis. Sahabat saya, saudara Alamin, akan diturunkan bertanding. Yang lain-lain belum ada lagi. Dan dapatan saya iaitu Presiden UMNO, Pengerusi Barisan Nasional hadir bersama dengan Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri, begitu juga dengan Siswa Agung UMNO, Siswa Agung Barisan Nasional, naib-naib Presiden, top 5 pun hadir, saudara. Dan antara ini ungkapan kata-kata yang hasrat yang dilontarkan oleh Presiden UMNO selaku Pengerusi Barisan Nasional, seandainya Barisan Nasional berjaya membentuk kerajaan sebagai parti yang dominan. Itu kalau berjaya lah, kalau tak berjaya tak boleh lah. Beliau berhasrat agar mewujudkan jawatan timbalan Perdana Menteri 3. Satu di Semenanjung, satu di Sabah, satu di Sarawak. Ini untuk merealisasikan apa yang ada dalam perjanjian waktu penubuhan Malaysia dulu. Kita tak mahu memisahkan Sabah dan Sarawak. Bagaimanapun, ini akan dijadikan sebahagian daripada manifesto Barisan Nasional di Sabah dalam musim pilihan raya mendatang ini. Dalam waktu yang sama, timbalan Presiden parti juga menyatakan bahawa usai pilihan raya nanti, seandainya kerajaan dapat dibentuk melalui UMNO Barisan Nasional, maka setiap bantuan akan disalurkan terus kepada pemimpin dan tidak lagi pada jabatan. Itu untuk merealisasikan pembangunan agar memastikan pembangunan di Sabah, di Sarawak itu terlaksana sepenuhnya, saudara. Saya juga melihat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim juga turun ke Sabah
hari ini, hari yang sama. Dan menurut pengumumannya bahawa Pakatan Harapan akan bertanding di semua 25 kerusi parlimen di Sabah, termasuklah di Labuan. Saya perlu ingat di Sabah tidak ada pilihan raya negeri, dia cuma ada parlimen, kerusi parlimen dan satu saja Dewan Undangan Negeri, kesan daripada kematian mantan wakil rakyatnya di situ, di Sibunga. Lain 25 kawasan termasuk Labuan, Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Datuk Anwar Ibrahim akan meletakkan calon-calonnya. Saya juga mendapati dan juga mendapat perkabaran bahawa Pakatan Harapan akan meletakkan Rafizi untuk bertanding di Gombak menentang Azman Ali. Agak seronok jugalah kita tengok nanti saudara. Kerana Datuk Anwar Ibrahim telah pun mengumumkan beliau akan bertanding di Tambun. Jadi timbalannya selaku timbalan Presiden Parti, dia akan bertembung dengan Azman Ali. UMNO besar kemungkinan meletakkan Ketua Bahagian Datuk Megat Iskandar. Jadi kalau Megat Zulkarnain, kalaulah begitu berlaku pertembungan 3 penjuru. Dan daripada Perikatan Nasional tentulah Azman Ali. Daripada UMNO Datuk Seri Megat Zulkarnain, dan daripada Parti Keadilan ataupun Pakatan Harapan Rafizi. Seronok kita tengok nanti saudara. Kita tunggulah nanti pengumuman resmi satu persatu dan sama-sama kita lihat. Saya nampak suasana sekarang semakin panas saudara. Seolah mulai panas. Tambah-tambah lagi apabila saya dikabarkan bahawa dari Shah Alam, ini konon-kononnya jaguh daripada Parti Amanah, Saudara Khalid Samad, dispekulasikan bakal bertanding di kerusi Parlimen Titiwangsa. Titiwangsa tempat Rina Harun. Rina Harun adalah daripada Perikatan Nasional, tapi dia Pakatan Harapan melalui Parti Amanah. Persetujuan telah dicapai bahawa Datuk Seri Khalid Samad akan bertanding di situ. UMNO tentulah meletakkan Ketua Bahagian yang juga Ketua Perhubungan. UMNO bila persekutuan Datuk Johari. Seronok juga kita tengok nanti siapakah pula calon daripada Parti Bersatu ataupun Perikatan Nasional. Saya nampak paling-paling kurang pun 3 ataupun 4 calon. Secara pejuang tak tahu siapa yang akan diturunkan. Itu agak menarik. Bagaimanapun saya mendapat berita bahawa di Kuala Selangor, walaupun satu ketika dahulu Datuk Zulkifli, Dr. Zulkifli Ahmad, dia mengatakan dia nak berundur daripada politik. Tapi bila dengar kabarnya apabila UMNO mungkin menurunkan Tengku Zafrul, maka Parti Amanah meletakkan semula Dr. Zulkifli Ahmad untuk bertanding di kawasan Kuala Selangor. Tapi kita tak tahu lagi jumlah siapa yang akan bertanding di negeri Selangor. Belum ada pengumuman rasmi. Tapi Amanah meletakkan Dr. Zulkifli selaku naib presiden. Demikian menurut timbalan presidennya Datuk Sariuddin Ayub. Sumber juga memberitahu beberapa nama lain, beberapa nama kursi parlimen dimenangi oleh mereka itu bakal digantikan dengan muka baru. Iaitu antaranya naib Presiden Amanah Saudara Hasanuddin Muhammad Yunus tidak akan mempertahankan kerusi Parlimen Ulu Langat. Di Ulu Langat dulu pilihan raya yang lalu Saudara Hasanuddin Muhammad Yunus, beliau tidak akan diturunkan dan Amanah akan menampilkan calon muka baru katanya. Begitu juga di kawasan kerusi Parlimen Tampin. Parlimen Tampin bakal menggantikan penyandangnya Hasan Bahrom yang tidak akan bertanding. Iaitu seorang lagi naib Presiden Amanah yang tidak bertanding, iaitu Dr. Siti Mariah Mahmud Sedang, dan Sisa Agung Amanah iaitu Dr. Hatta Ramli juga katanya tidak bertanding kali ini di Parlimen Lumut, walaupun beliau telah pun memenangi kawasan tersebut. Saudara, saya tak tahu bagaimana sumber Amanah memberitahu bahawa presidennya masih kekal bertanding di Kota Raja, manakala timbalannya Datuk Sariuddin Ayub mempertahankan kerusi Parlimen Pulai. Kalau Parlimen Pulai, dia akan berdepan dengan calon UMNO ataupun Barisan Nasional, iaitu Datuk Jazlan Muhammad. Dan dua lagi naib Presiden Amanah, iaitu Mujahid Yusof Rawa dan Mahfuz Omar, masing-masing akan mempertahankan kerusi Parlimen Parit Bunta dan Pokok Sena. Jadi artinya Saudara Mahfuz Omar akan bertanding di Pokok Sena, Parlimen Bukit Parit Bunta,
iaitu saudara Mujahid Yusof. Itu sumber daripada Parti Amanah, saudara. Dan sesuatu yang sebagaimana yang dijangkakan apabila Datuk Saifuddin Nasution mengumumkan bahawa Parti Pakatan Harapan, khususnya Parti Keadilan, tidak akan bergandengan dengan Dr. Mahathir. Pakatan Harapan kali ini menghadapi pilihan raya umum yang ke-15 tanpa penglibatan pengurusi Parti Pejuang, iaitu Dr. Mahathir Mohamad. Demikian dinyatakan oleh Saudara Saifuddin Nasution selaku Setiausaha Agung Pakatan Harapan. Kata dia, kami menghormatinya sebagai rakan yang pernah berjuang bersama. Dan mereka juga faham, katanya, dalam keadaan terdesak, Dr. Mahathir sering mencari kawan, tapi bila dah menang, lain jadinya. Dalam arti kata yang lain, saudara, Pakatan Harapan ataupun Parti Keadilan sudah pun belajar daripada kesilapan untuk tidak dipatuk oleh ular untuk kali kedua atau ketiganya. Saudara Saifuddin Nasution mengulas kenyataan Dr. Mahathir nak berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, nak mengadakan hubungan untuk membentuk semula Pakatan Harapan sebagaimana yang mereka lakukan pada pilihan raya umum 18 dulu. Pilihan raya umum 14 tahun 2018 yang lalu. Tapi dari segi kenyataan, Saudara Saifuddin bila menyatakan terima kasih dan selamat maju jaya pada Dr. Mahathir. Saya melihat, saudara, begitulah kadang-kadang bila seorang itu tidak ada jawatan, maka seringkali mereka akan dipinggirkan. Cuma sebab saya dah pesan berkali-kali pada anak-anak Dr. Mahathir, lebih baiklah jangan diketengahkan lagi. Biarlah dia orang tua tu duduk di rumah, merawat cinta kasih bersama keluarga. Tinggalkan alam politik ini yang penuh dengan segala pancaroba yang tidak menentu dan akhirnya memburukkan nama sendiri. Sayanglah, saya cakap terus terang, saudara, walaupun kita marah dengan Dr. Mahathir, tapi ada kalanya saya menghormati beliau juga sebagai mantan Perdana Menteri, mantan Presiden UMNO, tapi mengakhiri hari-hari akhirnya dalam keadaan yang dibenci oleh rakyat. Sebab itu, saudara, sebagai pemimpin, kita harus sentiasa menjaga tingkah laku kita, menjaga unjuran politik kita, supaya janganlah sampai kita terjebak dalam permasalahan-permasalahan yang tertentu yang boleh membuatkan orang marah dan benci. Sayanglah, saya permusuhan antara Dr. Mahathir dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan perkara baru. Tercetus daripada 1998, berlarutan. Kemudian baik balik waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim di penjara, cuba berdamai, mereka berdamai. Kemudian menghadapi pilihan raya tahun 2018, mencapai kejayaan bersama. Tapi waktu itu akhirnya Dr. Mahathir sekali lagi jadi Perdana Menteri dan Datuk Seri Anwar Ibrahim ditinggalkan sepi. Jadilah PM tepi. Berakhir dengan langkah Sheraton yang tidak meletakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Sebaliknya Tan Sri Muhyiddin pula yang jadi Perdana Menteri. Begitulah, saudara, keadaan politik yang dialami. Sebab itu mereka kali ini tidak lagi mau dan tidak yakin lagi dengan keberadaan Dr. Mahathir dalam Pakatan Harapan, memberi nafas baru ataupun memberi kekuatan bagi parti tersebut. Saudara, selamat berjalan. Tak ada masalah. Saya tak tahulah bagaimana Pakatan Parti Pejuang ini akan meletakkan calon-calonnya. Gabungan Tanah Air ini kabarnya akan meletakkan sekitar dalam 160 calon. Tak tahu calon mana pulang, saudara. Dan saya juga mendapat kabar daripada Kuala Terengganu. Menurut pengurusi perhubungan Amanah Kuala Terengganu, ini Datuk Raja Kamarul Bahrain Shah, dia menyatakan bahawa Amanah menurunkan seorang ustaz untuk menentang Tan Sri Haji Hadi Awang di kerusi Parlimen Marang. Kabarnya ustaz sebut itu Ustaz Azhar Abdul Syukur. Dia belum merupakan seorang pendakwah, seorang penceramah agama yang hebat di Terengganu, katanya. Azhar pernah bertanding dalam pilihan raya kecil di Sungai Besar pada tahun 2016 dulu, saudara. Dan menurut Raja Kamarul Bahrain, dia kata ialah merupakan tawaran agamawan alternatif
kepada pengundi-pengundi di Parlimen Marang. Ustaz Azhar akan bertanding di kerusi yang sangat panas dan selama ini sukar ditembusi, iaitu sebab itu katanya Amanah Terengganu perlu memberi satu alternatif kepada orang ramai bahawa masih ada agamawan yang ingin memimpin dengan lebih progresif dalam lingkungan konsep rahmatan lil alamin, iaitu rahmat sekian alam sahaja. Tahun pilihan raya yang lalu Tan Sri Hadi Awang menangi kursi tersebut dengan majoriti 21,954 undi, menewaskan calon Barisan Nasional Encik Muhammad Noor Endut. Beliau memperoleh 31,795 undi. Sementara calon daripada Pakatan Harapan PKR Saudara Zawawi Sulong hilang wang deposit. Batuk sikit lagi ni saudara. Hari-hari memberi pencerahan saya, dan kadang-kadang tak cukup tidur. Sebab selepas saya memberi pencerahan, saya akan melayari semua kalau boleh internet ini sampailah hampir subuh, tidur sekejap, solat subuh, kemudian tidur sekejap, bangun waktu pagi, mencari bahan-bahan untuk saya lontarkan bagi pencerahan pada anda semua. Saudara, cuma satu benda yang agak tak seronok saya lihat, saudara. Ini tak seronok sebab tak sepatutnya kita punya pilihan raya kali ini dicemari oleh tindakan-tindakan yang agak provokatif. Itu bagaimana ini majlis makan malam anjuran Parti Muda di Muar semalam, katanya terganggu lagi. Sewaktu presidennya Syed Saddiq berucap, ada baling botol, baling mercun, malahan ada juga kereta-kereta yang mengalami gangguan oleh penyokong-penyokong tak tahu dari mana. Cuma saya harap muda jangan tuduh orang UMNO. Mungkin juga sebab saya lihat bahawa nampak gayanya di mana saja Syed Saddiq berucap, dia pasti akan menghadapi gangguan. Dah jadi macam seolah masalah peribadi dengan sekumpulan anak muda, saudara. Kejadian semalam di Dewan Yong Sheng di Muar. Kemudian sebelum itu di Bandar Muar juga ceramah Syed Saddiq juga dicemari oleh sekumpulan anak muda yang menjeritkan kata-kata sebagai penipu dan sebagainya, provokatif. Tapi dia tuduh UMNO tak betul lah. Sebab itu Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Muar beliau menafikan. Saya lihat macam ada satu ikutan lah bagi satu kumpulan yang memang tidak senang dengan Syed Saddiq. Siapa mereka tidak tahu. Bagaimanapun saya lihat pasukan keselamatan alhamdulillah mengawal dengan baik sekali, ya. Sebenarnya saudara, kekacauan seperti itu bukan perkara baru bagi Syed Saddiq, sebab dia pernah menghadapinya pada Oktober 2020, tahun 2020 dulu, di mana Syed Saddiq terpaksa lari manjat pagar belakang untuk melarikan diri daripada puluhan anak muda yang mengepungnya di satu perhimpunan di Ulu Tiram, Johor. Jadi artinya Syed Saddiq ni ada bermasalah dengan anak muda sebenarnya. Tak tahulah bila tubuh Parti Muda ramai pula. Sebab itu saya katakan Parti Muda ni sepatutnya tak payah wujud pun. Kalau benar mau menyantuni, masuklah sekali dengan anak muda keadilan misalnya. Tak ada pula mereka tubuhkan Parti Muda. Apakah kerana jumlah pengundi-pengundi kalangan anak muda itu ramai, hanya nak menyantuni begitu. Dan kabarnya setelah pun berada dalam Pakatan Harapan, Muda masih lagi dengan rentak lamanya, iaitu menuntut. Kabarnya dia minta sampai 15 kerusi nak bertanding. Macam mana pun tak tahulah, kita biarkanlah saja apa yang berlaku dalam parti mereka. Tak perlu saya santuni mereka. Baik, saudara, itu keadaan Parti Muda, Parti Amanah, Parti Keadilan. Saudara, Pejuang tak dengar cerita lagi. Sepi. Gabungan Tanah Air juga sepi. Baik, saya baru menerima ini cuma senarai calon-calon yang bakal diturunkan bertanding di negeri Kedah, Darul Aman. Jadi Kedah ini, saudara, tapi ini senarai ini belumlah secara rasmi. Ia hanya akan menjadi rasmi apabila diumumkan oleh pengurusi perhubungan UMNO Kedah ataupun Barisan Nasional Kedah ataupun oleh tingkat 38 Ibu Pejabat UMNO Malaysia. Bagaimanapun dapatan saya, ini dapatan bahawa ini hampirlah, saudara, sudah hampir pasti. Belum rasmi, sudah hampir pasti.
Saudara Rahim Rama, geng UMNO lah buat kucar boh. Tak tahulah saya Saudara Rahim, jangan tuduh, tak baik. Sebab Ketua Pemuda dah buat laporan polis, dah menafikannya. Saudara Muhammad Amin, itu provoke. Tak tahu siapa buat. Saya rasa tak seharusnya. Tidak seharusnya pilihan raya kali ini dicemari dengan suasana yang sebegitu. Kita harus bertanding dalam aroma demokrasi yang dengan tenang. Siapa yang rakyat pilih, terimalah. UMNO tak ada. UMNO dulu bila kita kalah dulu pun kita tak buat provokasi, kita tak buat kecoh-kecoh. Saudara, ini kena jelas ni saudara. Jangan tuduh parti UMNO begitu saja saudara. Mungkin Syed Saddiq ini adalah orang-orang tertentu yang tak senang dengan beliau. Tak tahu. Saudara Sani, kita undi BN terbaik. Terima kasih. Saudara Harun Salim, saudara Rosli Hassan, saudara Midtop, Awangku, Scorpion di Sabah, BN, JRS gabungan parti apa? Gabungan Rakyat Sabah. Gabungan parti, macam-macam parti ada situ. Saudara UMNO, saya tak tahu siapa ni orang UMNO, dia kata tolak presiden. Tak boleh saudara, macam mana pula sebagai ahli UMNO kita boleh menolak presiden kita? Kadang-kadang saya nampak ada juga dalam world ni yang lahir, mereka berselindung di balik nama-nama ataupun kononnya mereka ahli UMNO, tapi sebenarnya bukan mengamalkan sikap UMNO. Warga UMNO, orang UMNO, dia kekal menghormati pimpinan. Jadi ni dalam TikTok, Saudara Zozol, Saudara Syahar, Saudara Hai, Saudara Insani. Terima kasih. Baik saudara, sebagaimana yang saya katakan, saya harus menyatakan ini belum rasmi saudara, tapi rasanya hampir pasti. Untuk kerusi P04, kabarnya Dr. Mahathir akan sekali lagi bertanding, dan calon UMNO yang akan diturunkan bertanding di P04 adalah Dato' Amin Shah bin Siraj. Beliau adalah merupakan bekas setiausaha kerajaan di Kedah. Ini seorang pemimpin pentadbir yang amat disegani di Langkawi. Dia akan bertanding untuk Parlimen Langkawi, iaitu Dato' Amin Shah bin Siraj. Sementara itu di Jerlun saya nampak Haji Jazli bin Fadil. Bukan ketua bahagian. Jazli bin Fadil ni tak tahu apakah beliau merupakan ketua pemuda. Beliau bertanding di P05 Jerlun. Banyak nama-nama yang ditimbulkan, tapi yang terakhir ini yang saya dapat, ini saringan terakhir saudara Haji Jazli bin Fadil. Bagi kedudukan Kubang Pasu. Kubang Pasu ni dulu kawasan Dr. Mahathir, tapi kali ini Datuk Hasmuni bin Hassan kabarnya akan diturunkan bertanding untuk kerusi Parlimen Kubang Pasu. Kerusi Parlimen Padang Trap kekal kepada Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Mahathir Khalid. Dia bertanding di kerusi Parlimen Padang Trap. Untuk pokok sena, pokok sena ni akan bergentap dengan Saudara Datuk Mahfuz Omar. Dulu Syed Ali adalah ketua bahagian, tapi bila nama Noran Zamini bin Jamaluddin, ingat timbalan ketua bahagiannya lah. Noran ini kalau tak silap saya, yang selalu ada TikTok, ada dalam Facebook dia, dia pakai nama satu tu, Saudara Noran Zamini, selaku timbalan ketua bahagian. Beliau merupakan bekas pegawai khas kepada Menteri Besar Kedah satu ketika dahulu. Saudara, Noran akan bertanding di kerusi Parlimen Pokok Sena menentang Mahfuz Omar. Untuk kerusi Alostar kekal kepada MCA. MCA dapat satu kursi saja saya. MCA satu kursi dan MIC satu kursi di Kedah. Daripada 15 kursi parlimen, satu pada MCA, satu pada MIC. Jadi MIC di Alostar ialah Tan Chi Hiong. Di Kuala Kedah. Kuala Kedah, Saudara Muhammad Saidi bin Azizan. Saya yakin bahawa ini ketua pergerakan pemuda. Saudara Muhammad Saidi Azizan akan bertanding di P10 di Kuala Kedah. Sementara bagi kursi Pendang, ketua bahagiannya Datuk Suraya binti Yaakob, yang baru ni meletak jawatan sebagai Esko Kerajaan di Kedah. Dia tak setuju dengan pimpinan PAS di Kedah, dia meletak jawatan sebagai Esko. Ini pejuang-pejuang yang tidak memikirkan soal jawatan. Apabila parti tidak bersama lagi, maka boleh meletakkan jawatan. Dan
Datuk Suraya akan bertanding di Pendang. Rasanya dia akan menentang Datuk Awang. Datuk Awang Hashim daripada Parti PAS. Di Jerai masih lagi Datuk Panglima, Datuk General Jamil K bin Bahrum akan berusaha sekali lagi untuk bertanding. Tapi di Jerai saya tak tahu siapa calon daripada PAS, belum tahu lagi. Sementara di kursi Sik, iaitu Razak bin Bahari. Merbuk, Datuk Saiful Hazizi bin Zana Abidin. Saya ingat ini ketua bahagian ni. Kursi Merbuk, yang disebut-sebut dulu tu ketua pemudanya Saudara Izzat, seorang anak muda, seorang peguam. Tapi nampak gayanya Merbuk menurunkan Saudara Datuk Saiful Hazizi bin Zana Abidin. Saya yakin beliau adalah ketua bahagian. Di Sungai Petani, Datuk Syahanim binti Muhammad Yusof. Macam mana yang dinyatakan oleh Datuk Seri Presiden UMNO, kali ini kita puan kaum semuanya ada calon daripada puteri, ada daripada wanita. Jadi Datuk Syahanim Muhammad Yusof ini adalah daripada wanita. Beliau merupakan, tak silap saya, ketua pergerakan wanita Kedah dan Esko Pergerakan Wanita UMNO Malaysia. Ini Datuk Syahanim. Di Baling kekal pada Datuk Seri Aziz Rahim. Sementara di Padang Serai, calon daripada MIC Datuk Siva Rajah, anak lelaki Chandran. Dan Kulim Bandar Baru, ketua bahagian Datuk Moha bin Hussein. Itulah 15 calon-calon yang dapatan saya belum disahihkan secara rasmi, tapi itu dapatannya untuk negeri Kedah. Jadi teman-teman di Kedah, di kawasan yang telah saya sebutkan, bolehlah bergerak dah mengenal pasti inilah calon-calon yang akan bertanding. Saya mendoakan agar selamat bertanding. Saya sedang menanti daripada calon-calon yang lain, daripada parti-parti lain. Kalau ada, saya akan wawarkan. Saudara Isma Ismi dalam TikTok 80% nak Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagi saya bebas terpulang, asalkan dia pemimpin yang baik untuk mentadbir negara. Terpulang pada rakyat. Rakyat yang menentukan, saudara. Tak boleh nak kata saya nak menentukan, tak boleh. Cuma sekarang ni banyak saya nampak ada 5-6 survey dilakukan, saudara. Agak menarik. Sebab itu saya nampak Bahang sudah pun mula membahang suasana. Nordollah bagi pencerahan calon-calon BN Terengganu. Terengganu saya dah bagi dah, saudara Nordollah. Saya dah bagi tahu minggu lalu, saya dah bagi tahu. Tak silap saya, okeylah, permintaan begitu, saya tengok dalam simpanan saya, ada tak ada? Ya, di Terengganu katanya, ini belum rasmi, saudara, ya, di Terengganu Besut, itu Datuk Nawi. Di Stiu, saudara Bazar Abdul Rahman. Cuma di Kuala Nerus ni masih lagi ada yang mengatakan mantan ahli PAS yang tidak lagi bersama dengan PAS, itu Datuk Khairuddin Ahmad Razali, Tarullah Takiri. Tapi kabarnya masih belum selesai lagi masalah. Sebab Datuk Mat Said kata belum. Ini belum rasmi, saudara. Tapi nama yang masih ada, di Kuala Terengganu, Datuk Wan Hisham, Wan Saleh. Di Marang, kabarnya The Giant Killer daripada pemuda UMNO dulu, itu saudara Datuk Seri Rahman Bakar. Mudah-mudahan beliau berjaya lah, nampak gayanya. Jadi di situ ada 3 three corner fight setakat ini lah, saudara. Begitu juga di Hulu Terengganu, Datuk Rozi Mamat yang akan menentang Datuk Rasul Wahid. Bagi Dungun, itu Datuk Din Adam. Dan Kemaman, Datuk Seri Ahmad Said. Ini belum rasmi, saudara, tapi dapatan saya simpan. Saya besok nak matchkan yang mana yang benar, mana tak benar. Bukan senang saya nak buat pencerahan ni. Nanti saudara marah dekat saya. Saya harus menyatakan yang benar. Lain tak ada, saudara. Saudara, untuk Pahang macam mana? Pahang dah bagi tahu dah. Saudara Mizami, aduh. Saya haraplah saudara ambil maklum. Di Pahang, nanti dulu. Di Pahang, saya nampak di Pahang dia dah siap dengan Dewan Negeri sekali. Kalau Dewan Negeri tu dah almost 90% sahih. Calon-calon di Cameron Highland, Datuk Ramli Makno. Untuk Dun Tanah Rata, MCA. Jelai, yang amat berhormat Datuk Seri Wan Rosli sendiri, itu Menteri Besar. Bagi kawasan Lipis, kekal calon yang lama, Datuk Abdul Rahman Muhammad. Padang Tengku, Datuk Abu Jimmy. Kawasan Ceka, MCA, Benta, Saudara Farid Nur. Bagi Raub, Datuk Syaharuddin Abdul Mu'in. Beliau kali ini bertanding parlimen. Dulu dia bertanding Dewan Negeri saja. Dulu dia bertanding kawasan Dong.
Jadi kursi Dewan Negeri Dong akan ditandingi oleh IR Azinuddin dan trust kawasannya adalah MCA, sementara Batu Talam Datuk Aziz Kiram. Jerantut Datuk Siti Hajar. Jerantut Datuk Siti Hajar ya. Dan kawasan Jerantut ini kawasan di AP lu menang tu rasanya Tengku Muhri. Dan Datuk Nazri Ketua Bahagian bertanding Dewan Negeri. Secara Damak Datuk Muhammad Fasal Jamlus dan Pulau Tawar Datuk Tajur Razi. Indra Mahkota Muhammad Faiz Hashim parlimennya. Saudara, dan Berserah Datuk Mazlan Rashid, Semabu Datuk Indra Mustafa Kamal Abdul Hamid. Bagi Kuantan Datuk Seri Abdul Hamid Nazaha. Untuk kawasan Dun Teruntum MCA, Tanjung Lumpur Saudara Mutalib Syamsuddin, Indrapura itu Saudara Nira Nikman. Paya Besar Saudara Syahar tidak bertanding sebagai ahli parlimen, tempat beliau diganti dengan Datuk Ahmad Tajuddin Sulaiman, Ketua Bahagian. Kerana Datuk Indra Syahar dia bertanding Dewan Undangan Negeri kawasan Pancing, Dun Pancing. Lepas Datuk Omar Arba'in dan Sungai Lembing Datuk Bakri Majid. Di Pekan, ini banyak orang nak tahu pasal Pekan. Datuk Najib tidak bertanding dan anak beliau juga tidak ditanding parlimen. Parlimen Pekan katanya nama yang disebutlah Datuk Azita. Itu bekas mantan pegawai institusi khas kepada Datuk Seri Najib waktu beliau menjadi di Kementerian Kewangan. Datuk Azita bekas mantan Ketua Puteri UMNO Pekan, saudara. Untuk Pulau Manis Datuk Aminuddin, Peramu Jaya Datuk Seri Zamri Ramli dan Bebar Datuk Fakaruddin Mat Arif. Cini, ini yang Cini ni baru 2 tahun saya kata takkan nak tukar. Itu saudara yang berhormat Saudara Syahril Makzin, anak muda. Tapi kabarnya dia akan digantikan dengan Datuk Nizar, anak Datuk Seri Najib, akan bertanding di Cini. Saya tak tahu, itu dapatan saya. Masih lagi dalam keadaan masih ada perbincangan lagi. Sama ada Datuk Nizar akan bertanding ataupun kekalkan pada Datuk Yang Berhormat Syahril Makzin, sebab beliau baru menang. Saya tak tahulah apa percaturan mereka lakukan. Di Maran Datuk Seri Syahniza Samsudin, Ketua Wanita. Luit Datin Seri Datuk Hajah Fatimah Kasim. Kuala Sentul Datuk Mukarram, dan Cenoh Datuk Seri Ismail Muttalib. Datuk Seri Ismail Muttalib ni dari parlimen dia turun pada Dewan Negeri. Parlimen Maran dulu Datuk Seri Ismail Muttalib, tapi beliau kini katanya bertanding di Cenoh, dan kursi itu ditandingi oleh Datuk Seri Syahniza Samsudin. Bagi Kuala Kerau Datuk Seri Ismail Said, Malam Menteri Dalam Negeri, saudara. Jenderak Datuk Ridwan Zakbar. Kerdau Datuk Seri Ustaz Haji Said Ibrahim Said Ahmad. Kawasan Jengka Datuk Wan Salman. Mentakap MCA. Di Temerloh Datuk Syahar Syamsuddin, itu Ketua Bahagian. Dulu pilihan raya dulu dia bertanding 2 kursi, dia menang saja, dia lancang. Tapi kali ini dia 1 kursi saja, itu parlimen. Datuk kursi beliau dilancang, lancang akan ditandingi oleh, saya ingat Ketua Pemuda ni, Saudara Azril Syarid. Itu mungkin saya rasa ini sebab nama tu jarang ada. Syarid ni anak kawan saya ni. Syarid ni adalah sahabat saya bekas sesuatu politik kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Syahril Azril Syarid. Saya rasa mungkin dia Ketua Pemuda, akan bertanding menggantikan tempat Datuk Syakar yang akan bertanding di Temerloh, Parlimen Temerloh. Semantan Datuk Anwar Yunus. Semantan ni saudara mesti orang garang-garang, sebab di situlah letaknya pejuang-pejuang bangsa kita. Semantan, Datuk Peramu, Mat Kilau dan sebagainya. Semantan menghilir Sungai Pahang untuk memperjuangkan bangsa kita. Itu di Semantan. Di Semantan ini yang bertandingnya adalah Datuk Anwar Yunus. Kursi Bentung, saya dipahamkan bahawa Yotong Lai bertanding semula, mantan Presiden MCA. Beliau kalah pilihan raya lalu, kali ini sekali lagi mencuba nasib di kawasan Bentung. Di Ketari Saudara Hasli Helmi, mungkin Ketua Pemuda ni. Sabai MIC, dan Pelangai Datuk Seri Johari Harun. Bagi kawasan Bera, ini Bera penting. Parlimen tentulah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Dan bagi Gual Datuk Sabariah Saidin, wanita.
Triang, MCA dan Kemayan. Kabarnya itu saudara Zul Ihsan Ahmad, mantan Ketua Pergerakan Pemuda. Tempatnya sekarang ni dah diganti dengan Ketua Pemuda baru, dan beliau adalah bekas Ketua Pergerakan Pemuda Bera, iaitu saudara Zul Ihsan Ahmad. Akhir sekali Rompin, Datuk Seri Hasan Arifin. Tempat Bukit Ibam, Datin Hajah Samsiah. Muazzam, IR Razali Kasim. Saya rasa IR Razali Kasim ni Ketua Pemuda sebenarnya. Dan Tioman ialah saudara Muhammad Rizal Muhammad Noor. Itulah yang ada di Pahang. Setakat ini saya tak dapat lagi lain-lain negeri. Saya akan cuba wawarkan dari masa ke semasa. Johor dah bagi tahu dah tak? Saudara Syahri Mat Saleh minta balik Johor. Okeylah, nanti saya marah kat saya. Di Johor, cuma ahli parlimen saya saudara. Johor tak ada dalam negeri. Kabarnya di Johor, Segamat Datuk M. Asojan. Sekijang Datuk Dr. Baharul Muhammad, Ketua Bahagian. Labis Datuk Chua Tiyung. Paguh Datuk Seri Razali Ibrahim. Datuk Seri Razali ni Ketua Bahagian Muar, dia pergi ke Paguh. Di Ledang, mantan Ketua Bahagian, mantan Timbalan Menteri, sahabat saya Datuk Amin Syamuri, dia tak bertanding. Tapi Datuk Hajah Fahriyah Mat Nordin, mungkin ketua wanita ni agaknya saudara. Di Bakri, Koh Chun Chai. Di Muar, saudara Muhammad Helmi Abdul Latif. Ini Ketua Pemuda ni. Di Parit Sulong, Datuk Norani Ahmad. Air Hitam, Datuk Seri Datuk Wee Kasyong, Presiden MCA. Seri Gading, Datuk Lasim Burhan. Batu Pahat, saudari Nur Azira binti Abdul Aziz. Saya ingat saudari Nur Azira ni Ketua Puteri ni. Simpang Renggam, mantan Menteri Besar, Datuk Seri Hasni Muhammad. Bagi Keluang, Gan Peng Shao. Di Sembrung, Datuk Seri Syamuddin. Mersing, Tuan Haji Islahuddin Abbas. Tenggara, Datuk Adam Baba. Kota Tinggi, Datuk Halimah Muhammad Sadiq. Penggerang, Datuk Seri Azalina Osman. Tebrau, Datuk Seri Ho Ko Chung katanya. Pasir Gudang, saudara Nur Azlin, itu Ketua Pergerakan Pemuda. Johor Bahru, Datuk Seri Khalid Nordin. Pulai, Datuk Nur Jazlan Muhammad yang akan menentang Datuk Salihuddin. Agak menarik, kita nak tengok nantilah Iskandar Puteri. Sebab kabarnya Syed Saddiq akan pindah ke Iskandar Puteri, kerana Lim Kit Siang tak bertanding di situ. Jadi kalau Syed Saddiq bertanding di situ, kabarnya lah, saya tak pasti lagi. Dan calon daripada UMNO Barisan Nasional adalah Datuk Radin Sri Kartini binti Abdullah. Di Kulai, Tang Nai Su. Pontian, Datuk Ahmad Maslan. Dan Tanjung Piai mengekalkan Datuk Sri Wee Jit Sing. Di Johor, 7 MCA, 1 MIC dan 18 daripada UMNO. Saudara, itulah dapatan yang ada di tangan saya saat ini. Dan kita tunggu lagi lah saudara. Mungkin besok ada lagi perkabaran yang kalau saya dapat, saya jelaslah pada anda. Cuma yang agak menarik sekarang ni, musim kempen dah sudah bergerak. Sejak semalam katanya, Dr. Sri Anwar Ibrahim dah menjelajah di Pulau Pinang. Hari ini berada di Sabah, saudara. Saudara Mak Sabu sudah pun melewati kawasan-kawasan di Pahang. Tentulah kalau di Pahang tu kebanyakannya kawasan Felda. Tan Sri Muhyiddin katanya berada di Masjid Tanah semalam. Di Johor. Di Presiden PAS masih lagi berusaha untuk di Marang. Nampak gayanya sekarang ni saudara, semakin rancaklah pilihan raya kali ini saudara. Cuma saya nak memberitahu, terdapat pecahan. Saya dapat pecahan pengundi. Nampak-nampaknya dari apa dapatan saya, memang soheh pengundi muda. Ini dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Pengundi muda yang berusia 18 hingga 29 tahun merupakan jumlah pengundi yang terbesar. Jumlah pengundi muda berusia 18 hingga 29 tahun adalah 6,07,978 orang pengundi saudara. Kalau nak dicampurkan lagi dengan mereka yang berusia dah 30 hingga 39 tahun. Yang tadi 6 juta tadi usia 18 hingga 29 tahun saudara. Yang saya yakinlah pengundi-pengundi baru ni campur dengan lama sedikit, 6,0978. Untuk usia 30 hingga 39 tahun 4,681,348. Kalau 39 tahun ini juga dianggap sebagai pengundi muda, artinya pengundi muda adalah 10,688,000 saudara. Banyak tu.
Untuk pertengahan usia 40-49 tahun 3,645,248 dan usia 50 hingga 59 tahun 3,27,498. Ini artinya 40 hingga 60 tahun lebih kurang 6,672,000 pengundi. Beza dengan pengundi muda 10 juta, saudara. Usia 60 hingga 69 tahun. Usia saya lah, saudara. Dah tak ramai dah. Cuma tinggal 2,277,070 orang. Sementara 70 hingga 79 tahun tinggal 1,093,951. Artinya 60 hingga 80 tahun ada lebih kurang 3,370,000. 3,070,000 pengundi-pengundi yang berusia 60 hingga 80 tahun. Ini pengundi-pengundi kalau yang tegar, pengundi tegar lah, saudara. Dan usia 80 hingga 90 tahun 353,631 dan usia 90 tahun ke atas kumpulan Datuk Seri Dr. Mahathir dengan grup 86,914. Ini data ini dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Saya katakan, saudara, pengundi muda sudah pun mendominasikan jumlah pengundi. Ya, saudara. Saya dapatan negeri-negeri, saya nampak negeri yang paling ramai pengundi adalah negeri Selangor, saudara. Kalau ikut pecahan negerinya, Perlis ada 155,927 pengundi. Kedah ada 1,575,800 pengundi. Di Kelantan ada 1,393,567 pengundi. Tumpat, ni di Kelantan ni pecahannya. Tumpat 148,000, Pekalan Cepa 104,000, Kota Baru 114, Pasir Mas 94,000, Rantau Panjang ada 92,000 pengundi, Kuala Krian ada 113 pengundi, Bacok 122 pengundi, Ketereh ada 82,000 pengundi, 82,000, saudara, ya. Tanah Merah ada 98,497 pengundi, Pasir Putih 112,000, Macang 88,549, Jeli yang paling kurang sekali iaitu 57,900 orang pengundi, Kuala Krai 92,054 orang pengundi dan di Gua Mesang 69,993. Negeri lain Terengganu 922,000 pengundi. Pulau Pinang ada 1,226,626 pengundi. Perak ada 2 juta, saudara, 2,36,000 pengundi. Di Pahang ada 1,136,944. Selangor yang saya katakan tadi iaitu 3,677,848 pengundi. Wilayah Persekutuan ada 1,151 pengundi. Putrajaya ada 42,881 pengundi. Negeri Sembilan ada 850,000. Melaka 657,324 pengundi. Johor ada 2,616,000. Labuan ada 44,000. Sabah 1,989,387 pengundi dan Sarawak ada 1,943,000 pengundi, saudara. Itu yang dapatan saya jumlah-jumlah pengundinya, saudara. Dan saya mendapati ada juga laporan survey ni, saudara. Agak menarik, saudara. Survey ini bukan kaleng-kaleng. Saya nampak tu survey daripada JP Morgan. Itu satu survey dipanggil kajian yang menggambarkan setakat hari ini, saudara, terdapat 60 daripada survey daripada 62% pengundi Melayu, dan sokongan kepada UMNO ada 37%, 14.6% kepada Perikatan Nasional, 12% kepada Pakatan Harapan dan 3.3% kepada lain-lain parti. Itu daripada pengundi Melayu daripada 62%. Daripada 28.6% pengundi Cina, 6%, nampak gayanya 6% dapat pada UMNO BN. Kalau 6% ini memang inilah yang diharapkan oleh UMNO Barisan Nasional. Iaitu 6%. Perikatan Nasional cuma dapat 0.3%. Tidak ada sokongan nampak gaya daripada pengundi Cina. Tapi Perikatan Nasional, Pakatan Harapan 51.3%. Lain-lain parti ada 58%. Bagi pengundi India, sejumlah 88%, 20.9% UMNO Barisan Nasional,
1.2% Perikatan Nasional, 54.7% Pakatan Harapan. Undi popular setakat hari ni saudara ya. UMNO Barisan Nasional dapat 28.1%. Perikatan Nasional cuma ada 99%. Pakatan Harapan mengejar rapat itu 24.4%. Lain-lain parti 4.2%. Ini yang lain tu masih lagi belum ada ketetapan. Ini survey yang dilakukan oleh satu pusat kajian bertaraf antarabangsa saudara. Bukan kecil-kecil. Dan saya melihat ini gambaran daripada para penganalisa politik. Mereka menyatakan bahawa ahli parlimen yang melompat, semua yang 16 campur dengan daripada Parti Keadilan 12 orang dan sebagainya, ahli parlimen yang melompat parti usai pilihan raya 2018, kini mereka berada kedudukan yang tidak selamat. Karenanya rakyat yang akan keluar mengundi pada 19 November nanti tidak akan menyebelahi mereka. Itu menurut penganalisa politik Dr. Azmi Hassan daripada Akademi Nusantara. Saudara, begitu juga dengan penganalisa politik Dr. Ananta Rahman Govindasamy daripada Universiti Malaysia Sabah. 90% katanya dan mereka yang melompat parti akan ditolak oleh pengundi. Cuma 10% ni pun atau kurang amat sukarlah untuk dipilih semula. Jadi pengundi bandar katanya lebih cenderung untuk menghukum atau kepada mereka yang melompat parti berbanding dengan pengundi di kawasan separa bandar dan luar bandar. Tapi ketika kawasan-kawasan bandar tidak ada tempat bagi mereka yang melompat parti. Bagaimanapun anda berkata masih terlalu awal lah untuk kita meramalkan dengan tepat. Kerana senarai-senarai calon-calon yang diturunkan belum tahu lagi. Tapi ternyata ahli-ahli parlimen yang melompat UMNO 16 orang tu memanglah getir segetir-getirnya. Boleh dikatakan tidak ada tempat bagi pengundi. Kalau mereka bertanding di kawasan bandar, memang tidak ada tempat untuk mereka. Buat macam mana pun. Sebab itu saya katakan macam Mas MRT ke, secara tidak ada tempat. Mereka akan dihukum. Malahan dapatan saya ini adalah dendam rakyat. Rakyat tidak lagi bersetuju, tidak lagi menerima mereka sebagai pemimpin yang boleh dinobatkan sekali lagi sebagai ahli parlimen. Kerana bagi mereka, bagi rakyat merasakan mereka yang melompat parti telah pun melakukan khianat terhadap parti dan terhadap pengundi rakyat. Okey saudara, kita sambung lagi malam esok. Apa yang saya dapatan saya, kita bercerita. Saya harap saudara, kalau saudara berhujah dalam ruangan saya ini, berhujahlah dengan sopan, dengan bahasa yang harmonis, kerana kita warga cinta damai. Selamat malam. Selamat Hari Deepavali pada teman-teman daripada keturunan India. Dan jangan banyak-banyak sangat makan meruku. Nanti sakit perut saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.